Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang kertas kerja konsep Al-Insan dan Al-Ilmu. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada Aiman Najmi, Ali Reza, Aina Amira dan Anis Hafiza. Secara umumnya, konsep Al-Insan berkait dengan ciptaan Allah SWT iaitu manusia yang tidak lari daripada kealpaannya. Seterusnya adalah konsep Al-Ilmu. Ilmu pula membawa maksud pengetahuan yang kita perolehi daripada suatu kajian ataupun pembacaan. Kumpulan kami memilih kedua-dua konsep ini kerana kedua-dua konsep ini berkait rapat dengan diri kami sendiri. Mengenai konsep Al-Insan, kami ialah seorang insan yang tidak lari daripada kesilapan diri masing-masing. Mengenai konsep Al-Ilmu pula, kami merupakan penuntut ilmu di sebuah institusi pengajian di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Hafiza binti Anwar. Saya akan menerangkan tentang konsep insan. Konsep insan dari sudut barat lebih kepada elemen jasadi dan tiada elemen rohani. Dan ia tidak wujud konsep akhirat ataupun role model. Manakala dari sudut pandangan Islam pula, insan adalah makhluk yang paling sempurna dan cantik. Ia juga merujuk pada jiwa dan raga manusia serta jasmani dan rohani seseorang insan itu. Antara nama lain bagi insan ialah Bashar, Bani Adam dan juga An-Nas. Tujuan insan diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Alam terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama ialah alam roh, iaitu alam permulaan di mana roh manusia diciptakan oleh Allah dan insan berjanji kepada Allah untuk sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, insan akan mengalami alam dunia, iaitu tempat untuk insan mendapat amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Akhir sekali ialah alam akhirat, iaitu tempat semua manusia dihimpunkan untuk menghitung segala amalan seseorang itu selama mereka hidup di dunia sebelum mereka ditempatkan dalam syurga ataupun neraka. Oleh itu, insan mestilah berusaha untuk mendapatkan insan kamil, iaitu dengan mencintai sifat dan kepribadian mulia Rasulullah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep ilmu. Semua ilmu adalah milik Allah SWT. Allah berhak menganugerahkan ilmu itu kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Dalam Islam, ilmu terbagi pada tiga, iaitu ilmu yang pertama ialah ilmu wahyu, iaitu ilmu yang paling tinggi yang datang secara langsung daripada Allah dan hanya disampaikan kepada para nabi dan rasul sahaja. Seterusnya ialah ilmu ilham, ilmu yang didatangkan ke dalam minda seorang. Ilmu ini dianugerahkan kepada wali Allah sahaja kerana kesucian hati dan kedudukannya hampir dengan Allah. Seterusnya ialah ilmu akli, iaitu ilmu yang boleh diperolehi oleh siapa sahaja yang berusaha untuk mendapatkannya dengan cara membaca ataupun belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Najmi bersama kawan. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya, iaitu saya akan membentangkan tentang masalah-masalah dan kes-kes yang pernah berlaku yang berkenaan dengan konsep insan dan juga konsep ilmu. Dalam konsep insan, masalah yang pertama ialah kepribadian yang tidak sopan. Perkara ini kita boleh lihat dalam pelbagai masalah gejala sosial yang berlaku pada kalangan remaja dan dewasa pada masa kini. Sebagai contoh, baru-baru ini kita digembarkan dengan satu vandalisme yang berlaku di negara kita, iaitu mural pemimpin negara diconteng oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Sememangnya ini adalah salah satu perbuatan yang langsung tidak diberi kemanusiaan. Masalah kedua pula ialah akidah yang tidak teguh, iaitu ajaran sesat. Ajaran sesat ni adalah ajaran yang bercanggah dari syariat Islam. Jadi, kes-kes yang pernah berlaku di Malaysia ini adalah ajaran kerajaan langit, iaitu yang diketuai oleh Arifin Muhammad atau dikenali sebagai Ayah Pin. Namun, akhirnya kumpulan ini telah diberkas oleh pihak berkuasa dan telah dikategorikan sebagai kumpulan ajaran sesat. Seterusnya, masalah pada konsep ilmu pula ialah yang pertama, penyalahgunaan ilmu. Hal ini kerana ilmu yang dipelajari oleh seorang itu dianggap bermanfaat namun disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Contohnya yang berlaku di negara kita ialah scammer. Mereka belajar tentang penggunaan IT ini namun mereka salahgunakan dengan memperdaya manusia, membuat penipuan secara atas talian. Masalah kedua pula ialah penyebaran maklumat palsu. Ini kerana banyak laman web yang menyebarkan maklumat palsu kepada pengguna media sosial. Antara kes yang pernah berlaku ialah
penyebaran maklumat palsu berkenaan dengan fadilat solat tarawih. Ini jelas sekali tidak ada dalam mana-mana hadis Rasulullah SAW. Jadi, sebagai manusia mempunyai akal fikiran yang cerdas, kita perlu bijak memilih sama ada perkara itu betul ataupun salah ataupun bercanggah dengan agama Islam. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, diteruskan lagi ke bahagian solusi ataupun pendekatan Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi dalam konsep insan, masalah yang pertama adalah vandalisme, di mana vandalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Jadi, solusi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan lagi akta, memperkukuhkan lagi akta, di mana akta tersebut perlu dinaikkan dendanya dan ditambahkan satu lagi hukuman selain daripada memenjarakan orang tersebut, iaitu dengan menghantar si pelaku jenayah ke pusat pemulihan akhlak agar akhlaknya, jasmani, rohaninya dapat dipulihkan dan dapat didekatkan dengan jalan yang benar. Seterusnya ke ajaran sesat. Ajaran sesat memang umum didengari di Malaysia, di mana-mana sahaja ada ajaran sesat. Jadi solusi yang dapat dilakukan adalah dengan kerajaan, badan-badan pertubuhan bukan kerajaan, pihak berkuasa harus menjalankan satu penjejakan dan penangkapan bagi orang-orang yang mengamalkan ajaran sesat, supaya kita dapat membimbing mereka kembali ke arah yang benar dan menguatkan kembali keimanan dan akidah mereka ke jalan yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya dalam konsep ilmu, masalah yang dihadapi adalah masalah penyebaran maklumat palsu. Jadi solusinya adalah kerajaan seharusnya mengemaskini portal-portal rasmi dengan maklumat terkini supaya maklumat itu sampai kepada rakyat dan tidak lagi berlaku penyebaran maklumat palsu. Seterusnya adalah masalah penyalahgunaan ilmu. Jadi satu program perlu dianjurkan, iaitu program Celik Kerjaya, yang mana tujuan program itu adalah untuk menerangkan kerjaya-kerjaya berdasarkan subjek ataupun mata pelajaran yang diambil di sekolah ataupun di universiti. Yang terakhir adalah teguran dari masyarakat sekeliling yang sedikit sebanyak dapat membantu membendung masalah-masalah seperti penyalahgunaan ilmu, penyebaran maklumat palsu, ajaran sesat dan vandalisme ini daripada berlaku. Assalamualaikum. Saya Ali Reza Amiri dan sekarang saya akan membincangkan tentang apakah hikmah jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Sebelum itu, kita telah pun tahu apakah masalah-masalah yang dibincangkan dalam tajuk konsep insan. Masalah-masalahnya ialah vandalisme, ajaran sesat dan tidak menjaga mental dan fizikal diri. Hikmah yang boleh seseorang insan itu peroleh jika masalah vandalisme dapat ditangani ialah imej baik dan maruah diri kita dan umat Islam akan terjaga. Ianya amat penting bagi seseorang insan untuk menjaga imej dan maruah mereka. Jikalau mereka melakukan perbuatan seperti vandalisme, imej mereka akan tercalar yang mana mengakibatkan maruah mereka terjatuh. Jadi, mereka akan dipandang enteng oleh masyarakat, tetapi bukan itu saja. Umat Islam juga akan dipandang enteng oleh masyarakat. Jadi, jikalau masalah vandalisme dapat diatasi, imej dan maruah seseorang insan tidak akan terjatuh dan umat Islam juga. Hikmah lain ialah dapat menerapkan konsep insan dalam diri. Seseorang insan dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Sebagai contoh, mereka dapat membezakan perkara mana yang berdosa dan yang mana yang tidak berdosa. Oleh itu, lebih ramai lagi insan dapat dilahirkan. Hikmah yang terakhir ialah seseorang insan dapat menghindarkan dirinya daripada sifat masmumah. Sifat masmumah hendaklah sentiasa dielakkan supaya diri kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jikalau masalah vandalisme dapat diatasi, lebih ramai lagi insan dapat menghindarkan diri mereka daripada sifat masmumah. Bagi masalah ajaran sesat pula, antara hikmahnya jikalau ajaran sesat dapat dibendung ialah dapat memelihara akidah daripada terpesong. Selain itu juga, hikmah seterusnya ialah
Hikmah seterusnya, jika ajaran sesat dapat dibendung pula, ialah kita sebagai seorang insan dan umat Islam tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Dan hikmah yang terakhir ialah kehidupan insan Islam akan lebih stabil jikalau masalah ajaran sesat dapat diatasi. Hikmah bagi masalah yang terakhir pula, iaitu tidak menjaga mental dan fizikal diri, ialah kita dapat menunaikan dari segi fizikal, kita dapat menunaikan solat dengan lebih selesa tanpa merasa sebarang kesakitan pada tubuh badan. Hikmah seterusnya, daripada segi mental pula, perbuatan yang haram seperti minuman dan minum arak, rogol dan sebagainya dapat dielakkan. Dan hikmah terakhir, jika seorang insan dapat menjaga diri mereka, ialah fizikal mereka akan terhindar daripada penyakit yang berbahaya di mana boleh membawa maut. Itu saja bagi hikmah untuk konsep insan. Sekarang kita akan lihat tentang hikmah untuk konsep ilmu. Bagi konsep ilmu pula, banyak masalah yang berkenaan dengan ilmu yang semakin berleluasa di negara kita. Antara masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu ialah penyalahgunaan ilmu dan penyebaran maklumat palsu. Kita telah pun membincangkan tentang penyelesaian masalah-masalah tersebut, tetapi apakah hikmah jika masalah tersebut dapat diatasi? Antara hikmah yang pertama kita peroleh jika pihak kerajaan mengadakan program atau ceramah tentang cara menggunakan ilmu dengan betul ialah para pelajar dan remaja yang belum bekerja setelah tamat persekolahan dapat mengetahui jalan ke mana ilmu itu perlu diketengahkan atau digunakan. Dengan adanya program atau ceramah, ilmu pengetahuan tidak akan disalahgunakan lagi. Hikmah yang seterusnya ialah unsur-unsur pembaziran ilmu akan terhapus. Terdapat ramai pelajar yang belajar dengan bersungguh-sungguh, tetapi mereka membazirkan ilmu mereka dengan akibat pengaruh budaya rakan yang negatif. Jadi, jikalau pembaziran ilmu terhapus, lebih ramai lagi umat Islam yang berjaya akan terlahir. Hikmah jika masalah seterusnya iaitu penyebaran maklumat palsu dibendung ialah fitnah-memfitnah tidak akan berlaku. Punca utama fitnah berleluasa ialah penyebaran maklumat yang tidak sahih atau maklumat yang palsu. Jika penyebaran maklumat palsu dapat dibendung, masalah-masalah fitnah dapat dielakkan. Hikmah seterusnya iaitu hikmah terakhir bagi jikalau penyebaran maklumat palsu dapat dibendung ialah golongan-golongan pendusta dapat dibantras. Orang-orang yang mendusta akan menerima azab dan siksaan di neraka kelak. Mereka juga tidak akan diberi petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ianya amat penting untuk membantras penyebaran maklumat palsu. Jika masalah yang dapat diatasi, dalam masa yang sama, golongan-golongan pendusta juga akan terhapus. Berdasarkan kajian kami, apa yang kami dapat simpulkan tentang konsep insan ialah kita seharusnya menerapkan konsep insan ini dalam diri. Hal ini kerana dalam konsep insan, manusia dicipta sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mentadbir bumi. Jadi, kita seharusnya menggunakan akal fikiran yang telah diberikan oleh Allah untuk menentukan sama ada benda itu membawa ke arah yang betul atau membawa ke arah kemungkaran. Tahukah anda bagaimana terbentuknya perkataan ilmu dalam Islam? Perkataan ilmu adalah asalnya dari kalimah Arab iaitu alima yang membawa maksud mengetahui. Kata asalnya ialah al-alim yang membawa maksud pengetahuan. Kedua-dua makna ini disatukan untuk menjadi ilmu pengetahuan. Kita telah membincangkan tentang masalah-masalah yang akan berlaku sekiranya konsep ilmu diabaikan ataupun tidak dikisahkan, dan kita juga telah membincangkan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut serta hikmah-hikmah yang kita akan terima sekiranya masalah tersebut dapat diatasi. Untuk cadangan kami, bagi pendapat kami, ini betul bahawa masalah yang disebut semakin berleluasa di negara kita sekarang. Bukan saja rakyat yang bukan Islam, tetapi ada juga segelintir rakyat Islam yang masih melakukan perkara masalah-masalah tersebut. Jadi, kita sebagai umat Islam haruslah mengambil langkah yang pertama untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Kita harus membuktikan bahawa umat Islam ni terdiri daripada orang-orang yang baik. Kita harus menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Sekian, terima kasih.